ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Tuan pengurus surau yang dimuliakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syekh, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita teruskan kuliah subuh ini yang biasa Ustaz Hizri sampaikan. Tapi beliau keadaan sekarang dia kurang sehat, jadi saya menggantikan beliau. Tetap kita akan bincangkan tentang rawatan Islam dan doakan mudah-mudahan beliau cepat sehat, cepat sembuh biar dapat isi kuliah kita lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan, dalam pagi ini rawatan Islam yang akan saya sampaikan pagi ini berkenaan dengan gangguan saka. Sebab saya ada sampaikan kuliah tentang saka, tapi oleh kerana waktu yang terhad, jadi masih banyak lagi yang belum selesai. Pagi ini sampaikan gangguan saka. Kita paham yang namanya saka ini adalah jenis daripada keturunan. Daripada keturunan, sama ada yang secara langsung atau tidak langsung. Maknanya yang tidak langsung ni daripada keturunan-keturunan tapi tak ada serah terima daripada yang asal, yang tuan punya ilmu lah. Kalau ikutkan rawatan Islam Darus Syifa ni tentang saka ni, kita tak boleh suka-suka mengatakan yang ini saka, itu saka, ini saka, tidak semua macam itu. Sebab pesan Tuan Guru, jangan sekali-sekali menuduh benda ini adalah daripada keturunan atau saka. Nanti kita terlibat dalam kategori kita mengumpat orang yang terdahulu membuat perkara-perkara yang mungkar atau yang salah. Itu yang dilarang dalam rawatan Islam Darus Syifa. Jadi dalam hal ini gangguan saka ini dalam Al-Quran Allah SWT memberikan gambaran tentang gangguan jin dan syaitan terhadap manusia. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Maksudnya, jikalau engkau dihasut oleh sesuatu gangguan dari syaitan, maka pohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perkataan ini yaitu yang zaghannaka, sekiranya diterjemahkan kepada bahasa Melayu bermaksud ditikam dengan tangan atau menumbuk atau menendang. Manakala Al-Maraghi dan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menerjemahkan perkataan tersebut sebagai mendatangkan kerosakan atau mencederakan seseorang. Itu ayat yang pertama. Jadi Imam Qurtubi dengan Al-Maraghi, dia punya tafsiran dia mendatangkan kerosakan atau mencederakan seseorang. Sama ada itu pesakit sendiri yang dicederakan diri sendiri atau mencederakan orang lain. Benda ini banyak berlaku dalam waktu kita merawat. Tiba-tiba bila kita rawat, kita bacakan ruqyah yang berkenaan dengan jin tersebut, dia akan mencekik diri sendiri.
Jadi sekiranya benda itu tidak dikawal atau dikontrol atau dijaga oleh perawat, dia akan memadaratkan kepada diri pesakit. Atau mungkin dia akan menyerang kepada orang yang di sekeliling. Ya, yang ini gangguan saka yang daripada keturunan. Ayat yang kedua, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk oleh syaitan dengan terhuyung-hayang karena sentuhan, yaitu sentuhan syaitan. Bila disentuh manusia ini, bila disentuh dengan sentuhan syaitan, dia akan terhuyung-hayang macam orang mabuk. Jadi ayat ini sebagai panduan bahawa yang namanya syaitan, jin itu boleh mengganggu, boleh merusakkan jiwa manusia dan fizikal manusia. Dalam Al-Qurtubi, dalam tafsirnya, yatakhabbathu syaitan menafsirkan sebagai syaitan mencekik manusia sehingga meraung kesakitan. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Daripada dalil ini dapat difahami bahawa jin dan syaitan mampu mengganggu manusia dan menyebabkan kecederaan secara fizikal dalam bentuk kesakitan dan penderitaan. Banyak contoh lah benda-benda macam ini bila kita dah merawat, tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contohnya lah, di antaranya saya dijumpa seorang pesakit yang jelas nyata dia perempuan, lebih kurang umur dalam 18 ke 20 tahun macam tu, lupa lah tanya umur dia. Dia perempuan, dibawa dengan ayahnya, dengan maknya. Tangan ni berkelar, macam dipotong-potong dengan pisau, keluar darah. Bila dirawat, dia merasuk, tanya jin yang dalam badan dia, mengaku bahawa dia supaya dia, senang kasar bahasa, dia mati lah, supaya dia mati perlahan-lahan. Tapi darah tu dia akan disedut oleh pesakit tadi. Sebenarnya yang menyedutnya adalah jin yang dalam badan. Bila disedut, dia akan rasa kenyang, puas. Dia memang makanan dia suka minum darah. Bila dah sakit, lama-lama orang ni dia akan kehabisan darah. Jadi supaya dia akan mati perlahan-lahan. Nanti dia makan nasi, makan minum semua, jadi tenaga dia kuat balik. Bila nanti dah sampai masanya dia akan merasuk balik, dia akan cari benda yang tajam. Jarum ke, pisau ke, apa yang penting mencederakan badan dia. Bila dah sakit, dia akan cuba tu. Saya tanya, kenapa kamu masuk badan dia? Dia kata suka pada pesakit diri sendiri. Tapi oleh kerana yang macam tu, perkataan jin yang dalam badan kita tak boleh percaya. Tak boleh percaya 100%. Dengar boleh, tapi jangan percaya. Yang penting kita rawat. Saya nasihatkan kepada keluarga dia supaya dirawat. Tapi setengah-setengah ni ada yang kurang prihatin. Yang ada anggap dia benda yang ringan, yang remeh. Dia kata nanti lah Ustaz, kalau lapang kita datang balik, kita rawat balik. Sepatutnya benda-benda yang itu dia kena konsisten, kena terus menerus. Perawatan tu bila buat ulangan sampai dia pulih lah. Contoh kita datang hospital pun, datang klinik, doktor dia kata kena buat susulan, check up, bagi tarikh suruh datang balik. Maknanya dia untuk memperbaiki sakit. Bila kita sakit yang gangguan rohani macam ni, dia kena didengarkan atau dibacakan dengan ruqyah. Supaya dalam badan pesakit tu senantiasa dengar ruqyah. Jadi lama-lama jin tu pun susah nak masuk. Laluan dia akan semakin sempit. Jadi insyaAllah dia akan pulih.
Sebab apa? Bila dia masuk ni, dia ada laluan dia, ada jalan dia yang senang dia masuk. Jadi waktu itu kalau yang sambil lewa, sampai dia tumbuh subur lagi, susah lagi lah nanti kita rawat 2 kali ganda. 2 kali ganda kesusahan kita nak merawat. Sebab lebih agresif lagi. Dalam masa kita leka, dia akan cari kekuatan dia atau kesembuhan dia. Dulu aku dibacakan ayat ni, aku carilah penting lagi yang lebih kuat supaya bila peruqyah membaca dia akan lebih tahan. Konon-konon dia macam tu, tapi kerana kita dengan izin Allah kita berlandaskan kepada bacaan Quran dan doa-doa yang tertentu untuk rawatan, dia akan rasa sakit. Bila kita baca ayat Quran yang berkenaan dengan rawatan ni, dia akan rasa sakit dan dia akan meronta. Dia akan merasuk. Dia itulah yang namanya gangguan saka. Tapi bukan semua rasukan tu adalah saka. Nanti tersilap kata, oh ini semua dia saka. Pergi pusat rawatan lain dia kata, ini saka ni. Jangan macam tu. Kita tak boleh suka menuduh yang ini adalah saka. Banyak yang terjadi bila kita dirawat, tanya kepada pesakit, Ustaz, Tuan, saya tanya, Tuan yang ni pernah dirawat tak? Pernah. Di mana? Di situ, di sinilah, lebih kurang. Tapi kita tak perlu sebut rawatan tu. Cara rawatan dia macam mana? Dia kata, Ustaz, yang ni mak saya ni ada saka. Padahal hanya sakit biasa. Sakit gangguan lah. Gangguan tapi bukan daripada asal keturunan. Kalau saka ni memang daripada keturunan. Itu tak boleh kata semua saka. Dia kata lagi lah teruk kalau dia kata saka ni banyak. Ada berapa ekor. Itu yang kita tak boleh sebut. Benda-benda yang ghaib macam tu kita tak boleh sebut. Kita tak boleh tahu ada berapa ekor. Dan kalau dia cakap pun kita tak boleh percaya. Ustaz, dalam ni ada 3. Contohlah, ada 3. Kita jangan percaya. Kalau kita percaya nanti kita jadi masalah kepada kita. Jadi pikiran kita dah yang bukan-bukan. Banyak dalam badan ni. Setengah-setengah perawat ada yang kata seekor RM50. Kalau 3 ekor jadi RM150. Itu baru nak keluarkan. Sama ada keluar betul atau tidak, wallahu alam. Sebab ni benda gaib. Kita jangan percaya benda macam itu. Atau rawatan macam tu kalau boleh elaklah. Sebab melibatkan akidah kita. Kalau kita percaya percakapan jin, nanti kita jadi bermasalah. Banyak contoh lah ya, kalau sebut ni memang banyak sangat. Ada satu perumahan yang berjiran dengan berdepan dengan macam biasalah perumahan dia berdepan. Penjuru sebelah sana dia attack kepada rumah yang sebelah tengah. Dia kata yang hantar santau ni, kalau bahasa sini santau, kalau bahasa Indonesia dipanggil santet. Santet itu santau. Jadi oleh kerana tak sepahaman di antara jiran-jiran ni, ada yang mengatakan si fulan yang hantar santau, hantar santet lah. Jadi satu waktu dia dia mancing, dapat ikan keli banyak. Biasalah kalau air penuh, biasanya ikan keli ni akan loncat dari bekas tadi. Bekas tadi itu, jadi beberapa ekor ni dia akan keluar. Keluar ni, yang seekor ni menuju ke rumah yang ujung sana. Bila ikan keli lah, yang namanya ikan mana ada akal macam manusia. Dia mana nak pergilah. Yang seekor lagi pergi ke sebelah sana. Yang seekor lagi sebelah kanan. Kebetulan yang seekor ni menuju ke arah orang yang tak berapa sepahaman dengan jiran tadi. Dia kata, engkau hantar ke rumahku, ni keli sampai ke rumahku. Sudah. Benda ni masalah ikan keli je jalan ke rumah jiran-jiran, bukan seekor. Yang satu ni ke depan, yang seekor lagi ke kanan, yang sebelah ke kiri ke rumah tersebut. Dia mengatakan yang orang dapat keli itu
Inilah engkau ni hantar ke rumahku, tengok kelina dah sampai rumahku ni. Jadi kan bermasalah, jadi fitnah. Itu yang namanya bila dirawat dikata macam tu. Jangan percaya dengan rawat perkataan jin yang ada dalam badan manusia. Oke. Selanjutnya daripada gangguan saka masuk pada punca gangguan saka. Sebabnya apa? Daripada punca gangguan saka ni ada tiga. Ada tiga perkara. Yang pertama, waris terlupa memenuhi perjanjian yang sudah dipersetujui oleh nenek moyang, seperti memberi makanan atau menjalankan ritual tertentu bagi memuja makhluk tersebut. Ini yang pertama. Bila ahli waris tidak membuat apa yang dipersetujui oleh saka tersebut yang nenek moyang dulu dia buat, dah sampai ke anak cucu, dia akan bila tak dibuat benda tersebut, dia akan mengganggu ahli waris. Biasanya lah kalau memang betul tu saka, contoh atuk dulu dia ada saka, ada ilmu, anak ada 5. Tidak semua 5 orang ni dapat semua, tak ada. Biasanya lah, kalau ada pun mungkin jarang-jarang lah. Kalau 5 ni mungkin ada 4, 2 atau seorang. Ataupun mungkin anak dia tak dapat saka daripada keturunan, tapi meloncat kepada cucu. Cucu kena. Anak tak ada. Semua anak-anak semua sehat, alhamdulillah. Tapi cucu dapat warisan ilmu saka. Dan cucu ni pun tak semua dapat. Bila saka ni dia tak dibagi makan, tak dijaga, dia akan mengganggu kepada ahli keluarga yang ada yang sesuai atau yang serasi dengan saka tersebut. Biasanya yang lemah daripada akidah, lemah daripada amalan dia, lemah daripada fizikal dia pun boleh masuk. Mana yang disuka, yang serasi, dia akan masuk. Dan kekuatan dia pun tak sama dengan cucu yang lain. Contoh cucu tu 3 orang dia kena, dia tak akan sama dia punya kekuatan dia. Cuma dia simptom dia sama. Contohlah, dia sakit lutut. Ketiga-tiga ini simptom dia sama. Sakit lutut semua. Minta maaf ya kalau ada yang sakit lutut. Ini bukan kita nak menuduh. Contoh saja. Sakit lutut. Jadi tiga-tiga orang ini akan sama. Dia akan sama. Dia seeloknya kalau yang kena penyakit yang sama, dia akan rawat sama-sama. Jangan seorang biasanya lah. Yang seorang dia tak nak. Dia tak akan sepakat. Kalau sepakat, alhamdulillah mudah. Sebab ada contoh macam ni. Kalau tak silap, dia 6 orang ke 5 orang cucu dia. Dia dapat benda ni pun bila dia tahu dah tua. Dah 60 lebih lah. Waktu dia sehat dia tak ada. Benda ni tak menjelma, tak menampakkan benda ni adalah gangguan. Bila umur dah 60, dia memang betul sakit lutut. Yang lain kakak-kakak dia ni perempuan. Kakak-kakak dia pun ada, tapi tak sama. Dia sampai dikata, kenapalah yang sakit macam ni aku juga. Tapi kakak tak macam aku. Kakaknya agak ringan sikit, saya berat. Sampai hampir-hampir macam lumpuh sebelah. Bila dirawat, mula-mula rawat cucu. Terus cucu dia yang sakit ni. Sakit, bila rawat cucunya dah okey, dah sehat, dia rasa tak selesa, makan tak selera, tidur pun tak lena. Panggillah kami datang ke rumah untuk rawat. Bila dirawat, ceritalah macam ni,
boleh berulang macam mana Ustaz? Cubalah saya suruhkan mandi dengan daun mengkuang. Sebab perawatan saka ni daun mengkuang belum mandi. Minta maaf. Saya bawakan daun mengkuang, suruh tengok dulu. Tes dengan daun mengkuang bawa. Dibawa ke hadapan dia, suruh tengok. Bila tengok dengan daun mengkuang, dia sudah rasanya tak karuan. Dia macam nak lari je, dia takut sangat. Bila takut sangat, okey. Saya suruhkan kepada suaminya, tuan, kalau boleh, isteri tuan ni rawat dengan mandian daun mengkuang. Kata setuju, boleh Ustaz. Syaratnya macam ni. Daun mengkuang tu 7 helai. Ibu kunyit 3 ketul. Garam kasar lebih kurang setengah kilo atau 1 kilo. Tuan carikan benda ni, kalau ada nanti panggil kami datang. Betul, alhamdulillah dapat. Daun mengkuang dapat, ibu kunyit dapat, garam pun ada, air mineral atau air pahit untuk rebusan daun mengkuang. Lepas tu alhamdulillah boleh buat mandi sehingga 7 hari, yaitu 7 petang. Perawatan mandinya petang, 7 petang. Bila sebelum mandi tu, sebelum rawatan bermula, saya tanya, ada tak dulu atuk ke nenek ke yang bagi barang apa Ustaz? Barang-barang yang tinggalan dia lah. Sama ada cincin atau tai besi ke apa ke, sanggul ke, ada tak? Cuba ingat. Bila ingat dia ada bagi cincin emas kecil je. Ada Ustaz, dulu nenek bagi cincin kecil je, tapi dia kata suruh jaga, suruh simpan. Saya simpan lah. Tapi benda ni saya tak sangka yang benda jadi asbab. Okeylah, mudah cerita macam ni tuan. Ambil emas tu tadi, ada lagi tak? Ada. Bawa ke situ, kita rupiah sekali. Kita uruskanlah benda ni caranya macam mana nak rawat. Ambil barangnya, lepas tu dirupiah sekali dengan daun, dengan barang-barang, dengan orangnya dirawat. Rendam dalam air rupiah dalam 7 hari 7 malam. InsyaAllah lepas tu nanti boleh digunakan lagi, boleh dipakai. Saya bergurau dengan dia, kalau kak tak nak bagi saya pun boleh. Kan? Apa tak nak emas? Boleh lah pergi kedai emas dijual. Gurau lah. Tak ada lah Ustaz. Ini kecil je, tak apa. Simpan je. InsyaAllah boleh pakai lagi. Okay, lepas tu kita rawat, alhamdulillah. Ada banyak perubahan. Oleh kerana dah uzur, dia biasanya semakin tua dia akan semakin uzur. Sebab gangguan yang ada lah. Tapi alhamdulillah sekarang dah boleh angkat tangan, boleh berjalan, boleh makan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ini gangguan-gangguan yang ritual saka yang daripada keturunan, sekiranya ahli waris tak memenuhi permintaan dia akan menyerang balik. Contohnya lah, 1, bakar kemenyan. Kemenyan ni walaupun seujung kuku ni kalau dibakar sekali setahun, dia kenyang, cukup 1 tahun. Cukup 1 tahun, tak payah banyak kali. Seujung kuku rasa disebut bakar bau kemenyan ni, dia akan cukup setahun. Contoh bulan Muharram, biasanya orang-orang dulu dia bulan Muharram atau bulan Sura. Orang Jawa kata Sura. Sura ni untuk pensucian atau untuk membasuh, untuk menjaga jenis-jenis ritual-ritual yang berkenaan dengan benda-benda mistik lah. Dia bakar dengan kemenyan sikit je, diasapkan, keris tu, dia cukup setahun sekali. Atau benda-benda lain. Contoh, ada saka yang daripada tarian di Kelantan banyak. Makyung. Tarian makyung, dia tak payah buat apa-apa, yang penting buat tarian makyung, panggil dia punya yang tabu kendang ke gong ke apa ke, datang panggil, muzik dia lah, panggil muzik pong, dia pun menari, cukup setahun sekali.
dah kenyang, dah sehat. Dia sehat lagi. Kata orang Jawa waras lagi, terus sehat. Ada saya jumpa dekat Kelantan, perempuan. Dia bila sakit, umur dia 70 lebih. Kebetulan waktu itu saya ada dekat Kelantan, dia panggil saya suruh datang ke rumah. Dah memang dah terlantar dah. Anak dia seorang ustazah, minta tolong kita ruqyah. Bila dah di ruqyah, saya pun terkejut. Saya dipanggil suruh minum, dah siap ruqyah apa semua. Minum keluar. Rupanya jalan. Kena tongkat. Nenek jalan. Alhamdulillah Ustaz. Dah ringan nih. Alhamdulillah. Padahal dah terlantar dah. Lama. Dah baring lama. Waktu saya datang tuh, dalam bilik tuh diselubung dengan macam kelambu. Macam kelambu. Dia ada barang-barang lah dalam dinding tuh yang digantung. Dia kata, sebelum merawat kita akan minta maaf ya. Benda-benda yang ini kena turunkan dulu. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Kita ada kerjasama tu elok. Kita ruqyah apa semua. Alhamdulillah pas ruqyah dia berjalan dengan tongkat. Keluar daripada bilik. Anak dia pun terkejut. Mak, boleh jalan? Alhamdulillah. Cerita punya cerita. Dulu waktu suaminya masih hidup, dia pernah setahun sekali buat ritual yang macam tadilah. Panggil yang pukul gendang, apa semua, buat tarian setahun sekali. Tak payah baca doa apa-apa. Panggil, dengar dung 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 je dah tergas balik. Dia setan dia macam tu, jin dia suka macam tu. Dia ada yang tulis ritual macam tu. Bukan semestinya bagi makanan atau minuman. Itu satu daripadanya macam tu lah. Ini namanya sakit. Kalau kita cerita nanti tak cukup masa. Kita masih banyak lagi. Yaitu 3. Yang kedua, terdapat waris yang menentang kehendak saka tersebut. Seperti tidak memberi kerjasama, lalu menyebabkan saka tersebut menjadi marah. Ahli waris menentang kehendak saka tersebut. Contohlah, dia suka makan daging atau suka makan telur rebus, atau suka makan ayam. Tapi ahli waris ni menentang. Ni budak ni makan ayam ni lebih daripada orang lain ni. Sebenarnya selera lain macam. Ada yang perasaan macam tu. Contoh adik-beradik tu tahu rasanya macam lain je ni. Cubalah jumpa perawat. Dia nyatakan rupanya dia memang suka sangat dengan ayam. Perawat tu kata, cuba macam ni lah. Dalam 40 hari jangan bagi ayam. Kenapa Ustaz? Yalah, dia suka sangat dengan ayam. Kita pun tak tahu, mana tahu benda tu dia suka dengan ayam. Kita sekat, jangan bagi makan ayam. Rupa-rupanya memang betul. Bila dalam lepas 40 hari, dia akan semakin pulih, semakin sehat. Tapi dia akan menyerang kepada yang lain. Benda ni memang ditentang. Jangan bagi makan ayam. Serupa juga dengan telur. Tadi orang yang perempuan tadi, yang saya cerita tadi, yang dimandikan dengan daun mengkuang, dia suka sangat telur rebus. Saya tanya pada suaminya, Tuan, yang ni apa makanan yang dia suka? Ustaz, kalau tak ada telur rebus, dia tak nak makan. Kita kena cari telur rebus dulu. Kadang-kadang saya simpan dalam bekas, dalam peti ais, untuk sediakan makanan dia. Okey, kalau macam tu, Tuan jangan bagi makan telur rebus sampai sekarang. Atau apa-apa telur lah. Tapi kalau sekiranya dalam mie tu ada sikit, tak apalah. Takkan ada ambil telur mie yang sikit tu, telur yang sikit dalam mie. Biarkan dia makan. Tapi kalau boleh elakkan, jangan jumpa makanan yang ada telur. Telur yang maujud lah, bukan contoh dalam kek kan ada telur. Ya, makanlah kek tu, takkan tak boleh makan kek. Kalau kek tak ada telur, tak timbul tak kembang lah dia punya ni, tak naik. Kek makanlah.
Tapi sekiranya yang betul-betul mewujud telur, elakkan. Contohlah nasi lemak yang ada telur rebus. Nah, tak payah. Supaya benda dia akan lemah. Nah, dia akan marah, sebenarnya dia marah. Tapi lama-lama dia akan lemah. Sebab apa? Kesukaan dia tak dibagi. Nah, itu satu daripadanya. Ahli waris itu menentang kepada saka yang ada dalam ahli waris. Yang ketiga, terdapat kalangan waris yang beramal dengan amalan yang soleh, yang menyebabkan saka tersebut tidak senang dan tercedera. Ini satu lagi daripada ahli waris yang beramal soleh, atau pesakit sendiri yang beramal soleh. Dia pun tak senang dan akan tercedera, dia akan jadi lemah. Sebab amalan-amalan soleh dia benda setan jin ni tak suka. Dia tujuan dia memang nak porak-porandakan manusia, sehingga dia akan selesa. Contohlah, orang yang biasa amalkan amal soleh, baca Quran, solatnya jaga, dia akan dijauhkan daripada gangguan-gangguan. Gangguan apa sajalah, gangguan jin, apalagi saka. Yang terbaru sangat dalam minggu lepas lah. Tak payah cerita orang mana, perempuan, tapi bukan orang Meru, dibawa ke Meru. Dia rupanya pasang susuk di perempuan, dekat bibir, dekat adalah bagian-bagian tak payah sebut. Dia ahli waris tu bingung macam mana nak cari orang yang boleh uruskan ni. Ya, saya kata macam ni lah. Yang pertama saya datang tengok melawat kerana Allah Ta'ala. Niat saya nak merawat, membantu orang tak berapa berkemampuan. Saya tengok ruqyah sekejap, ruqyah. Kita tarik keluarkan dengan izin Allah, dia ada berkurang. Tapi ada syarat lagi tuan, beritahu kepada anaknya. Jadi mak ni kena, bila anak dia mengaku dulu dipasang, macam ni lah tuan, carikan daun kelor. Daun kelor ni untuk tidur di bawah, di atas tilam, di bawah toto, biar jangan sakit. Daripada kepala hingga ke kaki susun rapi, biar tidur atas daun kelor. Tapi dengan syarat kita ruqyah dulu. Nanti selepas 7 hari tengok keadaan mak macam mana. Kalau memang betul-betul ikhlas dia nak buang, nak dikeluarkan, benda tu insyaAllah dia akan keluar. Apalagi dah ada daunnya, lepas tu dia boleh makan buahnya. Buah kelor yang muda kan sedap, masak kari. Jadi kalau orang-orang lama ni dia tahulah macam mana masak kari dengan buah kelor tadi. InsyaAllah benda-benda tu dia akan keluar. Kita ruqyah dulu, kita rawat, orangnya pun kita rawat, kita minta dengan Allah, dengan izin Allah, mudah-mudahan benda tu dia akan keluar. Tapi syaratnya memang betul-betul kena ikhlas. Ikhlas nak buang. Ini kalau cerita bab ni memang banyak sangat dia punya contoh-contoh dia. Ada tukang jahit. Tukang jahit biasa kan duduk lama kat kursi, biar pinggang tahan, tangan pun tahan, mata tak ngantuk. Pasanglah susuk. Pasang susuk dah lama. Akhirnya mungkin dia makan larang pantang dia. Akhirnya dia merasuk. Isteri dia dipukul. Siapa yang tolong semua kena pukul dengan orang tadi yang pasang susuk. Jadi bos dia telefon, Ustaz, minta tolong datang rumah saya. Alhamdulillah saya boleh datang. Saya tengok, bila dia dah sedar, dah tak merasuk, saya tanya, ada apa-apa ilmu yang diamalkan ke tuan? Dia diam, menung. Lama-lama istrinya cakap, Ustaz, dulu dia pasang apa? Pasang susuk. Kat mana? Dekat lutut kanan kiri.
pinggang, dia semua ada 7 ke 5, ada 7 susuk. Dia kata, saya tanya betul-betul nak buang ke? Kalau nak buang boleh bantu. Mula-mula dia angguk lah, setuju. Bila dah setuju, kita bagilah cara-cara yang kita nak buang, cari daun kelor macam ni. Rupa-rupanya dalam pertengahan, dalam 3 hari, dia rasa tak selesa, dibatalkan. Masih rasa sayang. Sayang lah sebab saya cari makan dengan benda ni. Kita nak tukang buat baju biar dapat banyak, tenaganya pun kuat, pinggang tak sakit, tak ngantuk, jadi banyaklah dia punya pendapatan. Bila rasa fikir-fikir nak buang sayang, tak payahlah tidur atas daun kelor tadi sebagai ikhtiar. Betul. Dah lama saya teringat nak tanyalah kepada budak tadi yang pasang ni. Dia kata, Ustaz, minta maaf lah. Budak ni tak jadilah, tak selesai. 3 hari dah rasa tergelisah, dia tak jadi tidur atas daun tu. Dia tetap jadi lagi. Pukul isteri, kawan-kawan yang tak setuju, tak sependapat dengan dia, jadi masalah. Akhirnya jadi lagi kuat. Sebab dah cedera. Dan mula-mula nak dibuang, setuju. Tapi bila dalam pertengahan, dia batal. Dah tercedera, dia jadinya marah. Benda itulah maksudnya macam tu. Okey. Boleh dipahami tuan ya? InsyaAllah sikit-sikit sebab ni agak laju sikit. Sekiranya ada masalah boleh tanya. Tengah ni boleh tanya, siapa-siapa yang tanya boleh. Sekiranya saya boleh jawab, saya jawab. Ini diantara mengenai dengan gangguan saka. Kalau ada. Kalau tak ada saya teruskan contoh lagi. Contoh ni saka yang daripada atuk-atuk dulu. Yang lama. Orangnya duduk Kamerun. Dipanggil malam-malam. Sebab puncanya anak dia umur dalam 6 tahun. Masuk hospital ICU tu dalam sebulan. Dalam ICU sebulan. Lepas tu minta air dengan isteri saya. Dia kata budaknya ni demam sebulan tak berhenti. Tak kebah-kebah. Doktor bagi ubat apa saja pun tak jalan. Jadi maknya dia adalah cikgu. Sehingga jumpa, dibagi air supaya dia minum. Bila dia minum, alhamdulillah sehat, doktor suruh balik. Sebulan dalam hospital. Balik, cakap nanti kalau dah balik, beritahu ya, kita rawat dekat rumah. Boleh. Kebetulan dah sampai rumah, malamnya datang kita rawat. Kita rawat dengan saya lah, dengan saya 2 orang. Rawat, alhamdulillah benar dah okey. Yang jadi masalah ayah budak tadi, bapak budak tadi minta dirawat. Tiba-tiba duduk depan saya, minta dirawat, minta diruqyah. Dalam diruqyah tu, saya ruqyah biasa aja, biasa rawat-rawat macam itulah ruqyah. Tiba-tiba orang tadi, lelaki tadi, bapak budak tadi, badan dia macam nak jatuh. Berpusing badannya. Okey, stop. Dia stop, saya tanya. Dah maaf tuan, tuan ada ambil ilmu apa-apa ke? Kita tak sangka yang benda tu ada daripada keturunan. Tak ada Ustaz. Barang-barang lama dari atuk ke ayah ke? Tak ada. Bila tak ada, dia tanya. Macam mana Ustaz? Saya dah rawat dah banyak tempat. Tapi dikata saya suruh buang. Nak buang apa ya? Buang apa sebab tak ada apa-apa. Daripada atuk dulu, tak ada bagi apa-apa. Saya menung. Ini orang ni faham ke tak faham, Allah alam. Itu saya tanya. Maksudnya kalau ustaz-ustaz lain dah kata suruh buang, saya bagi cadangan lah kalau setuju. Tuan ambil daun mengkuang 7 helai. Nanti saya bantu saya lipatkan, rebus. Cari bukunya 3 ketul, garam kasar lebih kurang segenggam ke setengah kilo ke.
Nanti saya bantu ruqyahkan. Tuan mandi dengan. Dia masih rasa tak menerima lah. Masih rasa degil. Akhirnya dia bertukar. Macam mana Ustaz? Saya kena buang masih benda-benda. Saya tak ambil apa-apa. Ayah saya pun tak apa. Isteri dia kata, yang dulu dia kata ada harimau putih tu macam mana? Dia cakap, terbongkar ya. Isteri yang dia tak mengaku apa-apa. Isterinya bagi tahu. Macam mana yang ceritanya tu harimau putih? Saya pun termenung. Ditanya banyak kali, dah lama, mata dah merah, macam dah marah sangat, tak mengaku lagi. Isterinya buka cerita tu, yang kata ada harimau putih tu siapa? Itu dulu-dulu, atuk-atuk dulu, oyang dulu. Saya menung macam ni dah Tuan. Kalau yang macam tu, Tuan tak rasa ambil apa-apa, dan ayah Tuan pun tak ambil apa-apa, tapi keadaan Tuan macam ni, tak tahu apapun saja, okeylah, Tuan seeloknya rawat dengan rawatan daun mengkuang, rebus, dan tu untuk mandi. Mudah-mudahan penyakit yang ada dalam badan Tuan hilang. Dia masih tak percaya lagi. Masih rasa, saya tak ada apa-apalah. Nak buat apa mandi? Jadi bertukar lama. Dibagi jalan keluar pun tak nak. Kita pun tak boleh paksa. Itu kehendak Tuan. Sekiranya Tuan nak sehat, kita bantu aja. Isteri pun nak membantu. Itu je lah. Tengok, anak-anak ni semua dah bermasalah. Bermasalah yang sakit yang lebih kurang sama. Yang bermakna kita tak menuduh, tapi tengok dia punya fizikal dia punya perangai dia macam ada masalah. Ini yang namanya gangguan saka daripada keturunan. InsyaAllah setakat saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan kepada tuan-tuan. Sekiranya adalah benda-benda macam ni, ambil berat sikit lah. Sebab ni melibatkan akidah. Amalan kita jadi bermasalah nanti sekiranya kita menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tetap iman Islam kita, sekiranya benda-benda itu ada, buanglah. Sebab syaitan jin dia tak ada yang atau korin kita yang membisikkan tu, tak ada yang membisikkan benda kebaikan. Dia akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Bila syirik, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita. Ini yang kita pelajari benda-benda ini seolah-olah dia macam remeh-temeh. Tapi dia bila masih kita dalam kesyirikan, Allah tak ampunkan dosa kita. Ya, itu yang paling berat. Bila syirik Allah tak terima, Allah taubat kita, dosa kita ampunkan, kita jadi bermasalah. Ini yang bermasalah kepada akidah kita. Anak cucu kita, keluarga kita, mudah-mudahan dijauhkan daripada segala gangguan yang nampak dan yang tak nampak. Jadi kita selamat menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan qalbun salim, hati yang selamat, insyaAllah. Jadi bila hati yang selamat, insyaAllah kita masuk surga. Macam semalam hari Jumaat saya bagi tazkirah sikit tentang kematian, macam itulah keadaannya. Dia ada rentetan, ada kait mait dengan gangguan-gangguan setan supaya kita selamat di hadapan Allah Ta'ala, sehingga kita menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan bersih, yang Allah terima amalan kita. InsyaAllah setakat itu saja. Wallahu alam. Sekiranya ada kebaikan saran daripada Allah Ta'ala, keburukan dari diri saya sendiri, kekurangan diri saya sendiri, minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu penerangan tentang solat Isyraq. Isyraq ni mudah-mudahan ahli jamaah boleh yang berkesempatan buat, sebab pahalanya besar. Isyraq ni, solat Isyraq ni adalah bahasa Arab. Bahasa ni dia kita timbulnya matahari. Timbulnya matahari disunatkan kita solat 2 rakaat. Bila solat 2 rakaat, insyaAllah pahalanya dia besar. Dalam hadis yang
sampaikan diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla ghadata faqa'ada fi maq'adihi falam yablugh bi syai'in min umuri dunya wa yadhkurullah hatta yusalli duha arba raka'atin kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Maksudnya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa orangnya yang sholat waktu subuh, yaitu waktu pagi, sholat subuh, kemudian selepas sholat dia tetap duduk di tempatnya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, tak ada bercakap-cakap yang kosong, yang lango, tak berbincang tentang urusan dunia, maknanya tak kita bersembang-sembang, terus berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat sholat tadi sehingga waktu duha, sholat duha 4 rakaat, maka diampunkan dosa-dosanya seperti baru kita lahir daripada ibunya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, an Abi Umamah wa Anasin radhiyallahu anhuma, daripada Abi Umamah dengan Sayyidina Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah 2 kali. Nabi sebut tamah di 2 kali. Siapa orangnya yang sembahyang subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga tatlu'us syamsi, terbit matahari, summa shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah sempurna. Jadi kalau kita sholat isyraq 2 rakaat, ya, tapi sarannya macam itulah, dia jangan bergerak, jangan bersembang, kita terus zikir Allah Ta'ala sehingga terbit matahari. Biasanya lepas isyraq nih 12 menit ke 15 menit baru kita sholat isyraq. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, dan semua dah paham, banyak yang paham, tapi biasanya kalau tak ada kesibukan apa-apa, bolehlah buat sama-sama supaya kita dapat haji dan umrah yang sempurna. Tak payah modal banyak-banyak, beribu-ribu pergi ke Mekah, tapi kalau kita buat amalan yang sedikit tapi amalan pahalanya banyak, itu sholat isyraq 2 rakaat setelah terbit matahari, dalam 15 menit kita baru boleh sholat 2 rakaat. Ya, itu saja. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.